Cuma beza dia kalau orang yang ada restung ataupun allergic rhinitis ini dia overreact. Dia punya reaction tersebut berlebihan berbanding dengan orang yang tak ada allergic rhinitis ataupun restung. Saya Dr. Mazlina daripada Poliklinik Mazlina, Taman Pulai Utama, Skudai, Johor Bahru. So hari ini kita tukar kepada topik yang lebih general di mana orang lelaki pun boleh ada, wanita pun boleh ada, malah kanak-kanak pun boleh ada, iaitu kita panggil allergic rhinitis, atau bahasa yang paling senang kita nak mudah faham, resdung. Okay? So you all biasa tahu kan, biasa dengar pasal resdung betul tak? Kepada siapa yang sedang menonton sekarang ada masalah resdung ataupun mungkin anda sedang mengalami simptom-simptom allergic rhinitis ini, okay, jangan lupa teruskan menonton, okay, tag kawan-kawan anda dan share punya live hari ini supaya lagi ramai insya-Allah yang dapat manfaat daripada perkongsian saya pada petang ini. So apakah itu allergic rhinitis? Okay, kalau perkataan allergi bermaksud alahan yang disebabkan oleh allergen, okey, di mana rhinitis pula ejaannya ialah RHINITIS, okey, rhinitis. Rhin tu bermaksud hidung dalam bahasa Greek. Itis pula bermaksud keradangan ataupun inflamasi, okey, inflamasi yang berlaku di kawasan hidung. So allergic rhinitis bermaksud keradangan yang melibatkan hidung yang disebabkan oleh allergen ataupun allergen yang menyebabkan alahan pada tubuh badan kita. Sama atau tidak resdung dan allergic rhinitis. Okey. So istilahnya sama. Okey, lagi satu kita panggil, kalau you all pernah dengar, kita panggil sinusitis. Okey. Sinusitis ni lain sikit daripada allergic rhinitis. Okey, biasanya kalau sinusitis ini ia melibatkan bahagian rongga di hadapan tengkorak muka, iaitu sinus. Okey, so sinusitis ialah keradangan sinus di bahagian muka. Okey, berlainan dengan resdung iaitu allergic rhinitis, ia melibatkan rongga hidung. Okey, sinus adalah sinus di bahagian muka. Kalau rhinitis ataupun allergic rhinitis dia melibatkan kawasan hidung. Okey, saya tak ada gambar rajah pula ni, tapi saya harap you all dapat faham apa yang saya cuba sampaikan. Siapakah yang berisiko untuk dapat allergic rhinitis ataupun resdung ini? Okey, so biasanya semua orang berisiko, akan tetapi pada mereka yang mempunyai sejarah keluarga asma ataupun atopi, eczema, golongan ini biasanya lebih berisiko untuk mendapat allergic rhinitis ataupun resdung. So next ialah macam mana, kenapa allergic rhinitis ini terjadi? Kenapa orang ni tak ada, kenapa orang ni ada? Okay, so macam mana ianya berlaku? Okay, selalunya allergen ataupun benda-benda yang menyebabkan alahan, okay, kita boleh kategorikan kepada beberapa bahagian lah ataupun benda lah. Okay, so biasanya mereka yang alahan ini selalunya alahan kepada habuk ataupun polen debunga kan. So biasanya kalau mereka berada di musim ataupun negara 4 musim, so selalunya kalau musim bunga ataupun autumn, musim luruh, mereka lebih terdedah kepada gejala-gejala resdung, okey, sebab disebabkan oleh perubahan cuaca ataupun perubahan musim lah. Macam kita ni iklim khatulistiwa, ada masa musim hujan, ada masa musim panas, ada masa sekejap hujan kejap panas kan, pun turut terdedah dengan gejala-gejala resdung ataupun allergic rhinitis ini. Okey, so selain daripada polen debunga, habuk, bulu-bulu kucing ataupun animal hair pun boleh menyebabkan alahan ataupun allergic rhinitis. Okey, selain daripada itu kulat fungus, macam kita ada siling kat rumah kan, siling kat rumah tu, so kadang-kadang kalau kawasan yang lembap, okey, spora boleh terbentuk di kawasan dinding yang lembap ataupun siling-siling yang lembap. Okey, so spores itu pun boleh menyebabkan gejala-gejala allergic rhinitis ini. Okey, so kita kena tahu apakah orang kata allergen ataupun benda-benda yang selalunya menyebabkan kita alahan. Bila alahan tersebut berlaku ataupun bila kita terhidu allergen tersebut, contoh macam pollen tadi kan, so bila dia masuk ke dalam kita punya rongga hidung, satu reaction akan berlaku di mana badan kita secara automatik akan menapis ataupun defense, kita panggil defense mechanism, akan mengeluarkan satu reaksi di mana ada satu sel ni, okey, dia mengeluarkan satu chemical
natural chemical dalam badan kita panggil histamin. Histamin ni lah yang menyebabkan gejala-gejala respiratory ataupun allergic rhinitis. Okay, so dalam normal person, okay, terhidu habuk ke, debunga ke, dia bersin juga. Okay, itu ada natural mechanism. Okay, akan tetapi pada mereka yang mempunyai allergic rhinitis ini, mereka selalunya bila terhidu pollen ataupun allergen tersebut, mereka sedikit overreact berbanding dengan normal person tadi. Okay, di mana orang lain mungkin 5 minit dah stop dah bersin. Akan tetapi patient yang mempunyai allergic rhinitis ini, keadaan ini dipanggil hypersensitivity. Sensitivity dia terlebih sedikit berbanding dengan orang yang normal. Maka disebabkan oleh histamin release tadi, dihasilkan secara berlebihan berbanding mereka yang tidak ada allergic rhinitis. Okay, so that's why mereka mempunyai gejala-gejala yang berpanjangan. Alright. Okay, so histamin tadilah yang bertanggungjawab untuk menyebabkan ataupun mengeluarkan gejala-gejala allergic rhinitis. Okay, so apakah gejala-gejala yang disebabkan oleh histamin ini? Alright, so histamin ini bila dia dihasilkan dalam kita punya ruangan rongga hidung ini, so apa yang dia histamin buat? Okay, first ialah dia akan menyebabkan inflamasi ataupun keradangan di bahagian mukosa hidung kita. Okay, macam saya cakap tadi, orang yang mempunyai allergic rhinitis, dia hypersensitif terhadap apa yang dia hidulah, macam saya cakap, pollen ke, debunga ke, habuk ke. Okay, so bila histamin tersebut terlalu banyak dihasilkan, okay, maksudnya keradangan akan menjadi bertambah-tambah lah di kawasan hidung mereka. Okay, so apabila keradangan bertambah-tambah makin teruk, akan berlaku kebengkakan di kawasan mukosa hidung ataupun swelling of the mucosa lah terpanggil. Okay, so daripada situ apabila mukosa dalam hidung kita dah membengkak, maka akan ada berlebihan mucus akan dihasilkan ataupun kita panggil excessive mucus production. Mucus ni macam hingus lah. Okay, so bila mucus ataupun hingus dihasilkan secara berlebihan, that's why kita akan mula macam hidung berair, terpanggil nasal drip lah, hidung berair, lepas tu hacum-hacum, sneezing. So bila histamin ni dia irritate atau menyebabkan iritasi di dalam dia punya rongga hidung, that's why masa tu kita pun sneezing, hacum. Biasanya orang yang ada allergic rhinitis ni, dia punya bersin tu tak terkawal lah. Sangat teruk berbanding dengan mereka yang tidak ada allergic rhinitis. Okay, so satu benda yang you all kena tahu, kita punya rongga hidung ini, dia bersambung dengan dua saluran. Saluran pertama ialah kepada kita punya bahagian mata. Okay, so bahagian mata selalunya kita panggil saluran yang bersambung daripada mata dengan hidung, kita panggil nasolacrimal duct, kelenjar nasolacrimal. Okay, yang kedua ialah kelenjar yang saluran yang bersambung daripada hidung ke telinga, kita panggil eustachian tube. So kita kena ingat ada dua, hidung kita ini bersambung pada mata dan juga telinga. Okay, tadi histamin release tersebut menyebabkan banyak sangat lendiran dan hingus terasa dalam hidung. Okay, apa jadi kepada nasolacrimal itu tadi? Nasolacrimal kelenjar ini akan tersumbat. Okay, fungsi nasolacrimal duct ini, okay, dia sebenarnya berfungsi untuk mengalirkan air mata daripada kita punya mata lah. Akan tapi bila dalam patient yang mempunyai allergic rhinitis, okay, akan berlaku block kelenjar tersebut. So patient tersebut akan mengalami macam mata berair lah. That's why you all kalau perasan sesiapa yang ada resto dan daripada bersin-bersin, dia akan rasa macam gatal-gatal mata juga. Gatal mata, mata berair, merah-merah. Betul tak? So kalau nasolacrimal tadi tersumbat ataupun berlakunya block, that's why kita ada mata gatal, berair. Okay, apa jadi pada saluran yang menyambungkan kepada telinga pula? Okay, ataupun kita panggil eustachian tube. Okay, so bila berlakunya excessive mucus production ataupun hingus yang berlebihan, okay, kalau ia menyebabkan penyumbatan eustachian tube itu, kadang-kadang kita ada rasa macam sensation macam telinga pekak. Macam rasa macam kenapa sebengang sesemua kan. Pasal macam bengang je telinga. Tu bermaksud you all punya eustachian tube dah mula block. Okay, disebabkan oleh mucus yang berlebihan dihasilkan daripada reaction oleh histamin tadi. Okay, so chemical yang paling penting yang terlibat dalam allergic rhinitis ini kita panggil histamin. Okay, histamin ni sebenarnya bagus, tapi
dalam allergic rhinitis punya patient ni, dia overreact. Terlalu banyak dia hasilkan. That's why dia menghasilkan simptom. Okay. So, simptom allergic rhinitis selain daripada hidung tersumbat, bersin-bersin, hidung gatal, mata gatal, kadang-kadang berair, apa lagi? Telinga rasa macam pekak sikit kan. Rasa macam, dia tak sakit lah, jarang jadi sakit. Tapi kalau macam sensation macam pekak-pekak tu maksud tube dia dah mula macam block sikit Ataupun paling worst boleh jadi susah nak nafas lah, ada hidung tersumbat kan. Terutamanya di kalangan kanak-kanak. So tu adalah simptom-simptom lah. So macam mana kita nak tahu betul ke aku ni restong kan, ke bersin biasa je. Memang semua orang memang akan bersin lah kalau terhidu habuk kan, kemas-kemas rumah terhidu habuk apa semua kan. Cuma beza dia kalau orang yang ada restong ataupun allergic rhinitis ini, dia overreact. Dia punya reaction tersebut berlebihan berbanding dengan orang yang tak ada allergic rhinitis ataupun restong. Okay, cara kita nak diagnose. Macam mana kita nak diagnose sama ada orang tu mempunyai allergic rhinitis ataupun tidak. Selalunya diagnosis dibuat berdasarkan klinikal sahaja. Tak perlu, jarang kita buat skin prick. Itu adalah cara yang kedua. Okay, selalunya kita diagnose melalui clinical symptom. Selalunya kita tanya patient tu based on dia history lah. Mungkin dia ada history, ada family history of atopi, ada adik-beradik yang ada eczema, kulit sensitif, allergi. So golongan tersebut lagi senang nak dapat restong. Okay. So tapi kalau macam masa baby dah ada macam simptom macam ni kan, so kita nak tahu betul ke dia ni ada allergic rhinitis. So boleh buat skin prick test. Tapi jarang-jarang kita buat. Jarang-jarang kita buat sebab dia agak mahal. Tapi ada yang buat. Dia ada yang buat. Kita panggil skin prick test ataupun allergic skin test. Okay, test ni dibuat berdasarkan dengan cara kita inject allergen ataupun macam allergen yang berisiko buat kita sensitif. Contohnya macam ada bunga, habuk. Okay, so benda ni kita buat biasa kat lab lah. So kalau dia memang allergic kepada benda tersebut, okay, akan terdapat satu reaksi yang berlebihan pada dia punya kulit lah. So selalunya diagnosis dibuat melalui berdasarkan clinical history. Okay, melainkan dia punya simptom terlalu teruk sampai mengganggu dia punya prestasi kerja, prestasi persekolahan. So kita kena buat diagnosis betul-betul lah. Selalunya kes-kes macam ni kita refer kepada ENT punya specialist, okay, untuk buat rawatan yang selanjutnya. Alright. Macam mana kita nak tahu selain daripada clinical history dan juga skin prick test, okay, ada juga orang buat cek darah ke belakang lah. Biasanya ada satu darah ni eosinophil, dia akan naik sikit. Okay, eosinophil ataupun dia punya antibody, IgE antibody akan tinggi. Alright. So benda-benda ni jarang kita buat sebab biasanya diagnosis kita buat based on clinical history, clinical findings sahaja. Rawatan, macam nak merawat restong ataupun allergic rhinitis. Okay, so seperti yang you all tahu, ia melibatkan simptom yang mengganggu jugalah. Kalau duduk bersin, hidung berair, kadang-kadang nak bercakap dengan orang tak selesa kan. So ada masa kita perlukan rawatan, perlukan ubat-ubatan supaya kita dapat berfungsi seperti biasa. Ada masa cikgu-cikgu nak mengajar kan, tiba-tiba sok-sek, nak bercakap pun susah kan. So masa ni lah kita perlu tahu apa perlu kita ambil, apakah rawatan-rawatan yang kita patut ambil untuk mencegah ataupun mengurangkan gejala-gejala allergic rhinitis ini. Okay, so pertama, benda yang paling simple yang kita kena buat kalau kita tahu kita ada restong, okay, first ialah kita kena elakkan lah apa-apa benda yang menyebabkan kita sesama tu kan. Contoh, kalau kita allergic pada habuk kan, so nak tak nak kita mesti kena kemas habuk kat rumah tu kan. So cara macam mana kita nak elakkan habuk tersebut daripada kita terhidu, so kemaslah sambil pakai face mask. Pakailah face mask kan. Alang-alang sekarang dah memang wajib pakai face mask. So apa yang you all boleh buat kat rumah, kat office ke, masa mengelap ataupun bersihkan rumah kan, spring cleaning tu, lap-lap atas-atas gubuk kabinet-kabinet tu, pakai face mask. Sekurang-kurangnya taklah terlalu teruk korang punya bersin tu kan. So yang kedua, kalau ada kapet kat rumah, kalau rasa tu adalah puncanya, jangan pakai kapet. Pakai je tikar biasa. Yang lain-lain tu macam biasalah. Kalau rasa macam Suria cakap dia ada kucing kat rumah, kalau kerak bersin rasa puncanya adalah daripada bulu kucing tersebut, mungkin kena letak dalam tempat lain sikit, mungkin jauh sikit daripada orang kata laluan orang dalam rumah tu. Mungkin letak kat belakang ke, betul tak, daripada
Sebelum ni letak kat depan, sekarang letak kat belakang. Okay. So first tadi cara rawatan ialah mengelakkan allergen tersebut, apa punca-punca yang nak kita bersin tu. Okay. Yang kedua, boleh juga makan ubat. Ubat yang paling famous ialah, kalau kita ingat tadi, histamin adalah punca gejala-gejala bersih-bersih dalam restung ni kan. So kita kena carilah ubat antihistamin. Okay. Anti kepada histamin tersebut. Histamin tu masih ada, tapi kita bagi ubat ni sebagai untuk menghalang daripada histamin tersebut berfungsi ataupun menyebabkan reaksi yang berlebihan. Okay. So biasanya ubat yang kita bagi, famousnya Loratadine lah. Loratadine boleh, apa lagi? Piriton pun boleh. Actifed ni untuk actifed lain tau. Actifed pun boleh juga, ada juga orang guna, tapi yang paling famous ialah Loratadine, Piriton, apa lagi? Cetirizine. Okay. So ni ubat-ubatan yang mudah didapati di klinik-klinik dan juga farmasi. So kita kena cuba yang mana satu yang kita rasa sedasi lah. Okay, kalau you ada restung, okay, mungkin boleh simpan kat rumah. Boleh simpan Loratadine ke. Kalau dah mula rasa gatal-gatal hidung, boleh makan sebiji. Kalau Loratadine ni, beza dia dengan Piriton. Loratadine ni second generation of antihistamine kan. So dia kurang mengantuk sikit berbanding dengan Piriton. Piriton ni sedikit mengantuk. Dia bergantung pada individu. Okay. So you all try yang mana you all boleh, orang kata serasi lah. Okay, tu yang kedua, cara merawat. Okay, boleh ambil ubat antihistamin itu. Okay, yang ketiga ialah ubatan juga, tapi dia dalam bentuk spray ataupun nasal spray. Tapi spray ni, nasal spray ni tak boleh terlalu dipakai terlalu kerap. Sebab long term, sebab dia ada steroid, sometimes it can cause, orang kata, thinning of the mucosa, ataupun mucosa dalam hidung kita akan jadi sedikit nipis. Okay. Okay. So lain-lain tu tak berapa, orang kata, jarang dibuat. Rawatan yang jarang dibuat ialah immunoterapi. Yang ni jangan dibuat, tak tahu kat Malaysia ada ke tidak. Tapi yang paling senang kita nak buat, macam mana cara nak merawat allergic rhinitis ini ialah elakkan allergen tadi, apa-apa yang menyebabkan kita bersin. Yang kedua ialah makan antihistamin, dan juga boleh cari nasal spray dekat farmasi ataupun jumpa doktor untuk consultation. Okay, so kita recap sikit. So allergic rhinitis ini, kalau berdasarkan kita dengar dia punya perkataan, allergic maksudnya allergen yang menyebabkan alahan. Rhinitis pula, rhin tu, R-H-I-N tu bermaksud hidung. Okay, dalam bahasa Greek, sebab tu dipanggil rhin. Okay, itis maksudnya inflammation ataupun inflamasi. So allergic rhinitis bermaksud inflamasi yang melibatkan hidung disebabkan oleh allergen yang menyebabkan alahan. Bahasa kita panggil restung. Okay, so beza dia dengan orang yang tak ada alergik ni, dia punya respon disebabkan oleh histamin yang berlebihan menyebabkan gejala-gejala restung lah. Contoh tadi, block nose, hidung tersumbat, gatal-gatal hidung, gatal mata disebabkan oleh penyumbatan kelenjar nasolacrimal itu tadi, dan juga kadang-kadang boleh jadi macam pekat sikit telinga, disebabkan oleh penyumbatan eustachian tube. Okay, that's why komplikasi dia boleh juga menyebabkan komplikasi sebab allergic rhinitis ni, bila dia terlalu teruk, dia boleh memberi kesan kepada kita punya quality of life lah. Menyebabkan sakit kepala sebab tersumbat hidung kan. Sakit kepala, jadi macam motivation pun kurang, nak pergi kerja pun malas. Kalau budak pula, kadang-kadang susah nak bangun tidur, nak pergi sekolah pun mulalah buat alasan sesema lah. So that's why kita kena tahu juga sesema kita bersih-bersih kita itu adalah disebabkan oleh allergic rhinitis. Okay, supaya kita boleh dapatkan rawatan yang sepatutnya. Rawatan yang sepatutnya apa tadi? Yang paling penting ialah mengelakkan allergen. Kalau kita rasa macam sekarang bagus sebab kita pakai face mask semua kan. So senang kita, orang kata, kalau pergi kat luar mungkin kurang terdedah pada habuk-habuk yang tak berkenaan yang boleh menyebabkan atau boleh trigger punya bersin ni. So itu saja daripada saya. InsyaAllah jumpa lagi di lain masa. Alright, maafkan salah silap, ambil yang baik-baik saja. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.